Hai Assalamualaikum dan salam sejahtera. Aku kenalkan diri aku, Muhammad Azwan bin Asmuni. Hari ni aku nak bercerita tentang aku punya pengalaman. Baru-baru ni aku ada buat TNBYY Day Hike. Aku sekali dengan kru seramai lebih kurang 26 orang. Aku masuk start pukul 2.30 pagi lah. 2.30 pagi dan lebih kurang 1.30 ke 12.30 malam. 12.30 malam baru aku start keluar. Total TNBYY ni lebih kurang jarak dia 43 km. Apa itu TNBYY? TNBYY ni adalah 3 puncak gunung yang terletak di Cameron Highland, iaitu Tok Nenek, Bubu dan Yong Yap. Yong Yap ni adalah salah satu gunung yang tertinggi di Semenanjung Malaysia, 7 gunung dengan ketinggian 2168 meter. Hari ni aku nak bercerita tentang macam mana perjalanan aku daripada mula sampailah habis. Mula-mula aku berkumpul dekat Masjid Lodging Masjid Lodging dekat area Cameron tu. Aku group kat situ. Lepas tu bila dah semua dah ada, baru aku bawa pergi ke Kampung Rengil lah. Kalau kita nak masuk TNBYY ni, kita nak kena buat permit dulu lah. Nak kena mohon permit dekat Jabatan Perhutanan. Lepas tu bila kau dah sampai dekat situ, dekat Kampung Rengil tu, kau akan parking kereta dekat situ. Kau parking kereta dekat situ, kau akan bayar dekat orang asli tu dalam RM15. Itu kau bayar kat situ lah, sebab situ memang kawasan kampung dia lah. Lepas tu bila kau dah jalan sikit nanti kat depan tu, kau kena tambahkan lagi RM2 tol untuk diorang, untuk lalu jambatan tu. Sebab dulu memang tak ada lah tol tu. Ini baru-baru ni lah ada buat. Tapi tak apalah, sebab itu pun dekat kampung dia kan. Aku nak start daripada perjalanan daripada Kampung Rengil tu pukul 2.30 pagi. 2.30 pagi aku dah start jalan lah. Aku start jalan pergi ke Sempang Y. Iaitu Sempang Y, di antara nak ke kiri kau akan ke Bubu. Kalau ke kanan kau akan ke Yong Yap. Tapi kita akan pergi ke Bubu dululah. Sebab kita nak buat TNBYY. Kalau daripada sana kita dah jadi terbalik lah, YY BTN. Tapi dia melalui jalan yang sama je. Start daripada starting kat kereta tu pergi ke Sempang Y tu lebih kurang dalam sejam setengah ke 2 jam, lebih kurang macam itulah. Start daripada Sempang Y tu, kau akan pergi ke Kem Botol. Waktu tu pagi-pagi tu memang agak sejuk lah. Lepas tu kau akan lalu banyak sungai. Kau akan lintas sungai. Tapi yang aku tak ingat lah dalam berapa, tapi lebih daripada 5 lah. Memang banyak lah. Kau nak kena lintas sungai satu-satu. Lepas tu kau jalan balik. Lepas tu kau lintas balik sungai. Sampailah ke Kem Botol tu. Lepas tu kat situ aku tak berhenti Kem Botol tu, sebab tak jauh sangat dengan Sempang Y tu. Lepas tu aku terus pergi ke Kem Lengkuas. Pergi kat Kem Lengkuas. Tu aku group kat situ semua sekali. Bila dah sampai kat Kem Lengkuas tu, terus aku bergerak ke Kem Hari lah. Kem Hari ni adalah tempat water point lah. Kem Hari ni biasanya orang akan bercamping lah kat situ. Itu kalau dia orang naik start daripada kalau dia orang nak buat ke ni lah, Tok Nenek lah, dia orang akan bercamping kat situ. Lepas tu ataupun dekat, dia akan pergi ke atas sikit, iaitu Kem Blue Moon. Dari Kem Blue Moon tu kau nak kena ambil air lah, sebab kat situ last water point. Lepas tu kau nak jumpa water point sangat jauh. Kau nak kena sampai Kem Sungai Jeruk belah sana baru kau akan jumpa. Dia makan masa panjang lah. Jadi kat situ kau kena ambil air. Kau isi air sebanyak yang mungkin lah. Tak adalah sebanyak yang mungkin, secukupnya lah sampai ke Yong Yap tu. Lepas tu
daripada Kem Lumut tu kau akan lalu lalu nak sampai ke puncak Tok Nenek tu, kau akan lalu satu batu tau. Batu tu dia macam batu kapur tapi besar lah. Batu tu view dia memang cantik. Kalau kau biasanya kat situ orang akan berhenti kejap ambil gambar. Lepas tu barulah kita akan sampai, ikut tepi-tepi tu baru kita akan sampai ke puncak Tok Nenek. Puncak Tok Nenek tu pagi tu aku sampai dia berkabus. Jadi tak ada view tu, tak adalah, kurang lah. Tapi sebenarnya kalau betul-betul daripada puncak Tok Nenek tu, dia punya view dia sangat cantik lah. Sebab dia punya view tu 180 keliling lah. Memang puas dia orang kata kalau kau bercamping, lepas tu kau ada view kat situ. Tapi sebab aku nak kejar masa, aku terpaksa tinggalkan lah. Aku sampai dekat situ dalam lebih kurang pukul 9, pukul 10, lebih kurang macam itulah. Lebih kurang daripada start aku jalan sampai ke situ lebih kurang 6 jam. 6 jam ke 7 jam lah, lebih kurang macam tu. Lepas tu barulah aku nak pergi ke Tok Nenek. Tok Nenek pula, aku baru nak pergi ke Bubu pula. Dah bergambar-gambar apa semua, baru pergi ke Bubu. Bubu tu kita akan jalan dia tak adalah jauh sangat, lebih kurang 2 jam gitu lah. Dia akan rolling turun naik macam itu lah. Dia akan lalu, kau akan jumpa 2 puncak di situ, puncak Kambing dengan puncak Kayung. Lepas tu daripada Bubu tu situ biasa orang dah start macam dah slow sikit lah perjalanan dia. Sebab dah hampir lebih kurang separuh perjalanan kau lah tu. Perjalanan kau tu dah lebih kurang separuh lah. Itu tu tenaga kau dah memang dah macam dah slow sikit. Tapi kat situ kau kena top up lah. Kau tu kena top up makan kau, air kau. Itu waktu tu kita makan memang kena bawa banyak sikit lah. Takut kau tak sempat nak recovery balik lah kau punya tenaga. Waktu tu kau kena makan yang berat-berat sikit lah. Aku memang ada bawa nasi standby. Aku punya line up pun aku ada memang standby kan nasi lah. Waktu tu berkumpul dekat Bubu tu, kita orang makan dulu apa semua. Lepas tu barulah bergerak pergi ke Gunung Yongyap. Gunung Yongyap tu masa pergi tu memang diorang dah mental lah. Bila aku jalan dah jauh macam itu, dia rolling tau, tapi dia tak adalah rolling tinggi mana. Cuma sampai ada satu tempat tu, aku cakap dengan lain aku, tempat tu lapang tau. Bila kau tempat tu lapang sikit, kau boleh nampak puncak Bubu. Puncak Yongyap. Kalau kau tengok sayu je kat situ. Aku cakap dengan punya line up, tu kalau kau nak tahu itu puncak Yongyap. Kalau kau tengok pun kau akan mental lah. Time tu mental kau nak kena kuat. Sebab kau akan nampak sayu-sayu je dia punya puncak dia. Nampak macam dekat tapi memang sayu je. Sebab kat situ kau akan rolling lagi tau sebelum nak macak naik ke YY tu. Lepas tu bila dah start aku cakapnya itu, tapi dia orang bergerak balik lah. Maksudnya rehat tu kurang lah. Masa berjalan. Waktu dah berjalan tu kita orang lah sampai ke Sempang Y. Sempang Y ni kalau kau belok ke kanan, kau akan pergi ke turun keluar lah. Maksudnya jalan untuk kau balik lah. Kau akan balik dari situ. Tapi kita orang letak beg dekat situ, kita orang terus tembak ke puncak Yongyap. Situ lebih kurang dalam 30 minit ke 40 minit lah kau nak sampai ke puncak tu. Bila kau dah sampai puncak tu, dekat puncak tu view dia belah depan dengan belah belakang lah. Maksudnya dekat depan tu kau boleh ambil gambar situ, ada view lah, cantik lah view dia, tapi tak penuh lah, tak banyak lah. Tapi bila kau pergi belah belakang, view dia luas, banyak lah. Maksudnya 80 darjah lah, 90 lebih kurang macam itulah.
Gunung Dajah. View kat situ cantik, luas. Memang awesome lah senang cakap. Kalau kau sampai situ dalam keadaan penat pun kau rasa macam lega kau. Macam tu lah. Tapi waktu perjalanan balik tu, itu waktu tu semua dah start macam penat. Tapi okey lagi lah. Masih semua aku tengok macam tenaga masih banyak lagi, steady lagi lah, boleh berjalan lagi. Okey lah. Tak jadi masalah bagi aku. Aku target dalam hati aku tengok dia orang semua boleh habiskan lah. Sebab bila dah sampai puncak YY ni dah tak jadi masalah. Sebab lepas tu kita akan menurun ni sampai habis. Lepas tu kita orang patah balik. Dah patah balik pergi ke Sempang Y tu, tempat kita drop bag tadi tu. Dah bila dah start daripada kat bag tu, dah kumpul-kumpul, ambil bag semua pakai, baru kita akan turun dia tu akan pacak sikit lah. Pacak, lepas tu dia macam risiko sikit lah. Sebab dia pacak jenis yang licin tau. Dia macam tanah dia jenis licin lah. Aku tak tahu nak cakap macam mana. Dia dah sebab dah macam berselut-selut lah, lebih kurang macam tu lah. Bila kau akan sampai ke kem balap pecah. Kem balap pecah tu baru tanah dia macam okey sikit lah. Tapi dekat kem balap pecah tu kita orang terus je lagi. Sebab kita orang macam nak kejar masa. Sebab nak sampaikan sebelum maghrib dekat kem jeruk. Dekat kem jeruk tu. Okey, sampai ke situ sebelum maghrib aku dah sampai lah dekat kem jeruk tu. Lepas tu duduk situ sembahyang apa semua. Dah lepas sembahyang tu baru kita orang sambung balik lah. Pergi ke Kem Agas. Lepas tu kita dah start main balik sungai Kem Agas. Lepas tu kau dah menurun je lah nak pergi ke Kem Agas tu. Dah sampai Kem Agas tu dalam lebih kurang 40 minit ke sejam, lebih kurang macam itu lah. Lepas tu daripada Kem Agas tu kau nak pergi ke Sempang Y balik. Sempang Bubuk Sempang Y lah. Sempang Y nak ke tempat permulaan tadi tu, Sempang Y permulaan tadi tu. Situ kau nak kena siapkan kau punya mental lah. Sebab kat situ dia dah macam ni kau satu mata dah ngantuk malam kan. Kau pegang mata kau ngantuk. Lepas tu kau dah ngantuk, lepas tu dengan penat lagi. Jadi jalan kau makin slow lah. Tapi Alhamdulillah aku tengok aku punya net up masih steady lagi lah. Semua boleh jalan lagi, tak ada yang cramp. Okey lah. Kat situ nak kena siapkan kau punya mental lah. Sebab dia agak jauh sikit lah. Walaupun dia turun landai kan, tapi dia still, sebab kau ada kena masuk sungai balik, keluar balik. Situ sungai lagi banyak lah daripada nak ke Bubu sana. Bubu pula. Daripada kau nak ke mana? Tok Nek. Sungai dia lagi banyak lah. Tapi sungai dia tak besar lah. Kita lintas pun lebih kurang 4 lutut, buku lali, lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang perjalanan dia 3 jam, 4 jam lebih kurang macam tu lah. Sampailah aku dekat Sempang Y tu, aku punya line up nak minta rehat kejap, lama sikit lah. Lepas tu aku bagi lah tidur dalam 15 minit ke 20 minit sampai Sempang Y tu. Sebab aku ada nak pergi keluar balik lebih kurang dalam sejam setengah, lebih kurang macam tu lah. Aku bagi diorang tidur dulu, bagi cover balik tenaga, makan apa semua, top up. Aku bagi rehat dulu dalam 15 minit ke 20 minit. Baru aku start jalan balik keluar daripada ni lah. Waktu tu jalan semua dah, mata dah memang sememeh ngantuk, mata dah kecil je ngantuk kan. Tapi aku tengok dia orang memang enjoy lah. Bila dah sampai dekat jambatan yang mula aku naik tu, yang asli tempat kena bayar RM2 tu, aku rasa macam dah alhamdulillah lega lah. Dah kira misi aku berjaya lah, bawa diorang kawan 3 puncak ni. Lepas tu dapat keluar dengan selamat lah. Lepas tu bila dah sampai dekat jambatan tu, nak ke tempat kereta tu tak adalah jauh mana. Tapi sebab mungkin kita dah penat, benda tu agaknya ngantuk lah, jadi slow sikit lah. Tapi alhamdulillah semua selamat keluar lah. Orang paling last pun dalam pukul 1, sebelum pukul 1 lebih kurang macam itu lah. Jadi total semua sekali 22 jam ke 23, lebih kurang macam itu lah. Tak lebih daripada 24 jam lah.
Tapi memang ekstrim lah kalau nak sebut TNBYY ni. Cuma aku nak pesan dengan korang, kalau kau nak buat TNBYY ni, kau nak kena ada mental, fizikal lah. Lepas tu persiapan kau kena mantap lah. Maksudnya kau tak boleh nak try dulu, cuba-cuba, tak boleh. Sebab dia memakan masa yang lama, lepas tu dan tenaga yang panjang lah. Lepas tu daripada segi persiapan kau nak kena makan kau apa semua, kau punya headlamp tu semua memang nak kena betul-betul lah. Maksudnya sebab macam headlamp pun kita berjalan malam kan, dia jangka masa panjang. Kau tak boleh nak pakai yang headlamp yang untuk cas punya, tu tak boleh. Kau nak kena pakai headlamp yang ada bateri lah, pakai bateri. Sebab bila kalau yang pakai cas yang kau habis, kau dah tak boleh nak cas lagi dah. Mungkin boleh, tapi itu kalau kau bawa power bank lah. Tapi berat lah kan kalau kau nak bawa power bank. Tapi better aku cakap baik kau bawa yang pakai bateri lah, senang. Habis je, simpan mana yang dah habis tu, kau boleh ambil untuk kau yang baru lah. Tapi Alhamdulillah, misi aku berjaya kali ni. Bawa 26 orang sekali dengan kru. Alhamdulillah berjaya. Lepas ni kalau kau orang nak try, kau boleh try. Tapi sebelum tu kau kena kaji video aku dulu, apa yang aku cakap ni. Memang jalan dia memang tough, bukit yang pacak, lepas tu jarak yang jauh 43 kilo. Mental kau nak kena kuat lah. Persiapan barang-barang kau apa semua, itu yang paling penting lah. Tapi yang paling penting sekali adalah fitness kau lah. Tak nak lah nanti separuh jalan kau cramp ke apa, tu tak nak lah. Risiko lah tapi kalau kau rasa, kalau kau sampai dekat Tok Nenek tu, kau rasa macam kau tak boleh nak pergi, kau tak payah pergi, kau tak payah teruskan. Aku syorkan baik kau patah balik lah. Sebab daripada Tok Nenek tu nak pergi ke Bubu Yong Yap masih jauh lagi lah, tak sampai separuh lagi lah perjalanan. Tapi itu je lah yang aku boleh pesan lah dekat korang. Mana yang nak cuba-cuba buat TNBYY, kau kaji dulu. Sebab benda ni risiko lah. Walaupun risiko, kalau benda tu kau buat persiapan yang rapi, insyaAllah benda tu akan enjoy lah pada kau. Dia akan buat satu kenangan yang manis lah untuk kau. Kalau kau percaya, kau boleh cuba. Okay, Assalamualaikum.